Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat solat berjemaah di dalam masjid. Dan yang kedua, nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita kerana dapat menghadiri majlis ilmu. Dan insya-Allah dengan keberkahan majlis ilmu ini dan doa-doa yang diberkahi dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, moga wabak penyakit ini terangkat daripada umat manusia seluruhnya, insya-Allah. Sini berhenti kau. Syarat sah khutbah. Okay, dah lama dah si kuliah ada lupa, sini kita berhenti dah. Sini dah berhenti kau. Solat sunat ke ataupun solat Jumaat dah kita cuba bahas kan? Solat Jumaat kita dah bahas ya. Okey, mungkin kita masuk pada solat-solat sunat ya. Solat sunat kesannya dah dibahaskan. Bismillah, kita masuk dalam pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Jadi setelah kita bahaskan pada perbahasan tentang solat Jumaat. Ini solat Jumaat adalah solat yang fardu ain bagi orang lelaki. Orang lelaki. Dan kemudian kita bahas tentang solat sunat. Ini solat sunat contohnya seperti disebutkan dalam tu, wal aidan, solat Aidil Fitri, ada Aidil Fitri dan Aidil Adha, kusufan, solat gerhana, al-witru atau solat witir, sunanun muakkadat, maksudnya sunat muakkad. Jadi solat sunat tu ada terbahagi dua, solat sunat muakkad dengan ghairu muakkad. Adapun ghairu muakkad tu pun digalakkan untuk kita melakukannya. Contoh solat sunat yang tidak muakkad adalah seperti solat sunat qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib itu adalah solat sunat yang bukan muakkad lah, yang ghairu muakkadah. Tapi ala kulli hal, andai kata ada orang madah solat sunat qabliyah maghrib tak ada, makanya tersilap qaul, tersilap kata-kata. Kerana mungkin ada setengah masjid yang si amalkan. Contohnya di Hadramaut, Yaman, maksudnya si mengamalkan solat sunat qabliyah maghrib. Kerana sebenarnya masih berpegang kepada pendapat bahwasanya maghrib kena disegerakan, badirah, disegerakan. Masuk azan terus masuk dalam masjid solat. Saya dah tunggu-tunggu dah. Dia akan beri masalah dalam berapa minit, dalam 5 minit macam ni kan, untuk tunggu jemaah, dan kita akan solat terus langsung tanpa ada melakukan solat sunat qabliyah. Wa kadza rawatib salah wa duha wa tarawih. Jadi solat-solat sunat itu adalah menyamput pahala, adalah sangat-sangat besar. Solat-solat. Jadi contoh seperti ini tu kita lihat solat Jumaat. Kita lihatlah macam kami ada lihat beberapa insan. Bilanya lihat masjid tu dah mulakan memperketatkan SOP, hanya 200 orang yang boleh masuk dalam masjid. Maka tadi nya pun merasa si bola pergi masjid can orang lain. Okey, dalam isu tu walaupun masjid mengahadkan 200 orang, kita boleh berniat macam ni. Bila dalam perihal benda wajib, berdosa kita. Oleh kerana al-qurb laysat mahallan lil ithar. Benda-benda ibadat kita boleh memberikan can untuk orang lain. Perkara ibadat, dia kaedah fiqh, kaedah hukum. Yang maksudnya al-ithar qurb makruh. Maksud jadi kita mendahulukan orang dalam perihal yang qurb itu adalah maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, adalah makruh pada asalnya, makruh.
makruh, wa li ghairiha mahbub, dan pada selain daripada ibadah adalah digalakkan benda selain ibadah. Tapi bila benda tentang berkait dengan ibadah, contoh seperti mendahulukan saf, yang kita ibadah kita depan, ia pun dikira makruh, nya si haram, makruh. Kerana perbuatan berdekatkan saf tu, isi saf kosong adalah perkara yang sunat. Bila sunat kita beri peluang dengan orang lain, kita dikira makruh perbuatannya. Kerana perbuatan yang berdasarkan ibadah, kita kena berebut, sabiq, kita kena berebut dengan orang. Boleh. Bukan bolehnya haram, tapi yang makruh. Tetapi ulama memperbahaskan, ada katanya perihal yang wajib macam ni. Jadi perihal yang wajib, contoh solat Jumaat. Kota 200 orang aja. Jadi kita pun tadi tahu hari Jumaat sepalah hari tu sebab solat Jumaat lah, beri peluang. Ayah boleh berniat macam ni. Andai kata kita dah bersemangat, dah ada niat mau solat Jumaat, jadi kita pergi ke masjid. Andai kata penuh, jangan kita mengalah dulu, kita patut cari masjid yang berdekatan. Contoh kita di situ dalam keadaan masjidnya dekat, daerah ada, taqwa ada. Boleh usaha dulu 3 gig masjid dah. Dan kita pergi, dan mun ada kosong masuk, mun ada kosong 3 ada kosong dulu, maka kita solat zuhur di rumah. Cuma cara kaedahnya. Jangan kita mengambil mudah di dalam bab hukum. Kerana hukum syarak kalau kita hidup dilingkungi dengan hukum syarak. Selalunya orang ambil mudah. Beri can, si boleh macam mana? Oleh kerana kami selalu tekankan tentang niat. Biar Allah yang nilai niat kita, usaha kita untuk melakukan ibadah solat fardu Jumaat, insya-Allah. Jadi bila kita lihat tentang solat sunat yang lainnya seperti rawatibus salah dan juga solat seperti solat duha. Man shalla duha 12 rak'atan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Jadi satu hadis Nabi sebutkan tentang kelebihan solat sunat duha. Barang siapa yang mendirikan solat duha 12 rakaat, maka Allah akan membinakan baginya istana daripada emas di syurga kelak. Daripada riwayat Tirmizi lah. Wa yadkhul waqtaha ba'da irtifa'i syamsi qadra rahmahin. Dan masuknya waktu duha selepas naiknya matahari dengan kadar semata lembing. Kerana itu kita sibuk pakai mata lembing, kita guna minit. Syuruk lebih kurang dalam 15 minit dekat habisnya waktu subuh, syuruk namanya. Syuruk waktu naik, isyraq kalau enggak. Jadi 15 minit kemudian barulah kita boleh menunaikan solat sunat duha. 15 minit lah lebih kurangnya, 15 minit. Wa yakhruju bizawal. Maksudnya waktu solat sunat duha tu habis ketika tergelincirnya matahari. Bila tergelincir matahari, maka habislah waktu solat sunat duha. Dan paling sedikit solat sunat duha tu dah 2 rakaat. 2 rakaat lah. Kita amallah 2 rakaat lah. Dan kemudiannya kita berdoalah supaya Allah berikan kita rezeki daripada langit diturunkan, wa minal ardi fa akhrijha, daripada tanah, daripada bumi kita keluarkan. Kita mohon kepada Allah dengan solat sunat duha tu, moga dimurahkan rezeki. Selalunya solat sunat duha tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, memang mendatangkan rezeki lah, murah rezeki bila kita ngamalkannya, solat sunat duha. Dan kemudian solat sunat tarawih. Kita silama lagi bulan puasa. Wahya makhsusatun bi syahr Ramadan al-mubarak. Jadi solat tarawih tu khusus pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan yang berkah. Wa sumiyat bihadzal ismi, dan dinamakan dengan tarawih li'annahum yatarawwahuna fiha, oleh kerana kita berehat ketika solat tarawih. Kita rehat, ketika kita berehat, kita diselitkan dengan sedikit selawatlah. Jikalau kita mau dekat masjid, kita solat tarawih tadi rehat, pergi makan, lama orang nunggu, jadi kita pun isi dengan selawatlah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita selawat, at least dapat pahala lah. Lepas kita tu ada rest sikit. Okeylah, mun di situ di Bintulu lah, rata-ratanya orang akan baca surah pendek, jarang nak baca sejuzuk. Mun sejuzuk krem kaki, tuan-tuan. Krem juga kaki. Mikir juga. Sebab bila contohnya di tahfiz lah, macam di Seri Petaling lah, di masjid madrasah Seri Petaling, sebenarnya sidun paling umum baca sejuzuk, tapi ni ada bilik-bilik khusus baca 10 juz, 1 rakaat 10 juz. Bayangkan tuan-tuan, satu bilik ada yang baca 10 juz, 15 juz. Paling tinggi 15 juz ke rasanya, ataupun 10. Hanya 5, 10.
Jadi sini akan khatam setiap 3 hari khatam. Setiap 3 hari khatam. Tapi ya untuk level-level yang hafiz lah. Yang level hafiz. Siapa yang tahan boleh join. Mun siapa si tahan boleh pergi yang biasa aja. Ni ada pilihannya. Mun kami dulu di tempat kami belajar lah di pondok moden, saya memang akan baca sejuzuk sehari lah. Semalam sejuzuk, memang dibaca semalam sejuzuk. So memang kita agak kaki memang agak krem lah. Memang syaitan kuat menghasut tu ya. 8 dah ni. Oh bahaya. Jadi iman mau kuat lah. Mau kuat tu ya. Sebab kita dapat istiqamah bulan Ramadan dengan sejuzuk ya, selama 20 rakaat, masya-Allah tabarakallah. Yang kami suka satunya, yang takjubnya bila kami pergi ke Tarim, ke Hadramaut, ciknya mengamalkan 100 rakaat semalam. Ya, yang ajaibnya 100 rakaat semalam. Orang si tahulah tempat lain atau di Tarim khususnya, saya akan tidur walaupun pada bulan tarawih tu, bulan Ramadan. Saya akan solat pada waktu lepas Isyak. Lepas Isyak saya akan solat tarawih 20 rakaat sejuzuk pada sikit masjid. Kemudian saya akan set time lain lagi, masjid sekian tu solat tarawih lagi 20 rakaat. Makanya akan setiap jam ada solat sunat tarawih di setiap tempat. So dalam satu malam masih dapat sampai 100 rakaat. Siapa yang semangat lah. Siapa yang si semangat gila mungkin yang 20 je. Mun yang malas-malas 8 cuma. Jadi saya akan, tapi ulama-ulama hebat. Jadi saya memang kagum lah. Karena walaupun dah tua, dalam keadaan umur yang lanjut, tapi saya masih bersemangat ibadah, pergi tempat situ, pergi lagi ke sini, solat untuk mencukupkan 100 rakaat dalam masa semalam. Saya pernah coba 25 je. Mau berjalan. Silakan ikutin. Rasanya baca sejuzuk. Jadi lama. Memangnya habis lebih kurang dalam pukul 1-2 pagi. 1-2 pagi. Jadi masyarakat Arab tu siap tidur malam. Pagi siap tidur. Pada waktu malam tidaknya akan berjaga beribadat bulan Ramadan. Kita lain. Kita malam tidur. Sahur bangun, yang paling semangat sebelum nak buka. Ya paling semangatlah bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahanlah kita untuk Covid dapat hilanglah, dapat kita solat berjemaah di masjid ramai-ramai ketika tarawih di masjid. Pada tahun lepas kita dah tarawih di rumah, solat hari raya pun di rumah. Saya khutbah di rumah tuan-tuan. Saya berkhutbah di rumah. Keluarga aja di rumah saya khutbah. Dia agak sedih. Dia lah kita mudahanlah dapat macam solat tarawih di masjid terutamanya bulan Ramadan biarnya ada feel sedikitlah. Ba'da kulli 4 rakaat wa yadkhulu waqtaha ba'da fi'lan salatul isya. Jadi masuk waktu solat tarawih itu adalah selepas solat fardu isya. Okey, solat fardu isya wa yakhruju 'inda tulu'il fajri as-shadiq. Maka keluarnya waktu solat tarawih itu adalah selepas terbitnya fajar shadiq, maksudnya subuh lah. Waktu subuh habislah solat tarawih. Paling afdalnya adalah 20 rakaat. Wa yajibu an yusallima min kulli rak'atin ada 'alal mu'tamad. Dan mengikut qaul mu'tamad daripada para ulama, kita sih boleh melakukan solat sunat tarawih dengan 4 rakaat sekaligus. Sih boleh. Contohlah kita nak malas nak bolah 2-2, maka kita sih boleh bolah 4. Contoh kita nak bolah 4, nya ada menyerupai kepada solat fardu isya' dan fardu zuhur dan fardu asar, maka sih dibolehkan mengikut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sih boleh bolah 4. Maksudnya 4 rakaat 1 salam. Yang mesti 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat. Dalam 4 rakaat kita rehat. Kemudian kita sambung solat lagi 2 rakaat, maka 8 rehat. Macam biasalah kita dah biasa solat sunat tarawih kan. Jadi bila kita solat sunat tarawih tu, macam biasalah kita akan menambahkan dengan witir ketika malam-malam terakhir. Nak mula daripada 16 lah. Sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Dan sunat-sunat tu adalah pahala yang sangat-sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pernah meninggalkan dan menganggap remeh pahala-pahala sunat, kerana pahala sunat tu sangatlah besar ganjarannya. Likauniha ba'da syahadatain afdal ibadat badan. Karena selepas daripada kita syahadat, solat tu adalah perkara yang afdal ibadat kita, rukun Islam, solat. Jadi adapun perkara-perkara seperti solat sunat tu disebutkan walhasil anna an-nawafil tanqasimu ila thalathah. Bahwasanya ibadah-ibadah sunat tu ada terbahagi kepada 3. Nafilatun muaqqatatun, yakni ibadah sunat yang berwaktu. Maksudnya ada waktu khususnya. Contohnya
Seperti solat sunat tarawih bulan Ramadan je. Jangan kita pula bulan solat tarawih malam tu seada boleh. Ini hanya khusus pada bulan Ramadan. Manakala witir pun sama, adalah contoh solat sunat yang berwaktu. Boleh buat solat witir waktu siang hari, boleh. Yang mesti lepas isyak. Paling afdalnya sepertiga malam. Yang kedua adalah nafilatun zatus sabab wa hiya ala thalathati anwa. Dan ibadah sunat yang kedua adalah ibadah yang tadinya bersebab. Ada zat sebabnya ada. Contoh maksudnya sebab tu ada 3 pulang pecahannya. Ya, zat sebab yang diawalkan, sababul muqarrin dengan sebab mutaakhirah. Maksudnya apa? Sebab mutaqaddim tu ada sepertinya dah awal ada niatnya. Contohnya sunat tawaf. Sunat tawaf wa tahiyatul masjid wa sunatul wudu. Salat sunat wudu, kita dah wudu kita masuk, bukan sebab yang kemudian datang, tapi dah datang awal lah. Cuma kita berwudu, kita menunaikannya. Dia maksud sunat mutaqaddim. Sebab muqarrin seperti solat sunat kusuf lah. Nya muqarrin dengan waktu gerhana tu tentu. Kita tahu bila waktu gerhana. Jadi bila waktu gerhana berlakunya disebutkan sebagai waktu muqarrin lah. Dan sebab mutaakhir adalah seperti solat istikharah dan solat sunat hajat. Solat tu yang dibolehkan pada waktu-waktu yang haram, boleh. Contohlah bila seseorang tadi lepas solat asar tiba-tiba nya dapat offer kerja dua igit tempat. So nya teringin nak pula solat sunat istikharah ketika ya, boleh. Oleh kerana namanya sebab mutaakhir, alasan sebabnya nak mula solat mendatang kemudian. Nya bukan diawalkan. Dia maksud daripada solat sunat yang sebabnya diawalkan ataupun sebab yang akhir. Sebab yang awal tu maksudnya memang dah zatnya awal. Contohnya tahiyatul masjid tadi memang dah ada, kita perlukan sebab yang berdatang. Sama dengan solat sunatul wudu, memang dah ada, bukan kerana kita yang menginginkannya. Tapi solat sunat hajat dan solat sunat istikharah tu datang dari diri kita, kemudiannya datang. Contoh ada pasangan kononnya, ni ada pasangan ke ataupun yang ada hajat sesuatu ke, dan solat-solat tu boleh dilakukan ketika waktu yang diharamkan. Manakala nafilah mutlaqah, solat sunat yang mutlak adalah la takhtassu biha biwaqtin wala sabab. Yang solat yang tadi yang saya ada kaitan dengan sebab lah. Contohnya solat sunat mutlak. Kalau sunat saja, saya ada niat apa? Solat sunat mutlak, maka ia adalah solat sunat yang berkait dengan waktu, saya ada masalah. Jadi kita akan masuk sedikitlah tentang syarat-syarat sah berjemaah. Dalam berjemaah tu, bila kita solat sunat berjemaah, jadi disunatkan al-qiyam ala salat ba'da faragh al-iqamah. Dan disunatkan untuk kita berdiri untuk mendirikan solat tu ba'da faragh al-iqamah, selepas lapangnya waktu iqamat. Ketika bila? Ketika imam menyebut qad qamatis salah, sunat berdiri. Kami sunatnya berdiri. Tapi andai kata seseorang tu adalah golongan syibih yang tua, syibih orang tua yang ada masalah nak bangkit ke, munnya bangun qad qamatis salah tu mau bangun lama, orang dah solat dah, jadinya kena bangun lebih awal lah. Dia bangun mungkin ketika Allahu Akbar asyhadu alla, dia dah boleh berdiri dah. Tapi untuk orang muda yang masih kuat, ini disunatkan berdiri ketika qad qamatis salah, berdiri. Ya, yang sunat di situ. Yang keduanya taswiyatus sufuf wal amru biha wa minal imamil akada. Jadi yang keduanya taswiyatus sufuf, merapatkan saf. Tapi kita dapat dah kena itulah musim Covid. So kita terpaksa jarakkan saf. Jarakkan saf. Ya sunat, ya sebut sunat. Jadi kita perlu tahu rapatkan saf itu adalah sunat. Yang adalah satu perkara yang sunat. Ta'diluha wa tarasu fiha wa wasalu saddul furjah. Menutup lubang-lubang di dalam tutup. Tapi memandangkan kita tadi untuk menolak berlakunya berjangkitan dan sebagainya, maka kita ikutlah perintah daripada government, daripada kerajaan, KPM Kementerian Pelajaran, KKM Kementerian Kesihatan, kita ikutlah. Walaupun sebenarnya kita perlu untuk rapatkan saf, tapi oleh kerana darurat, bila kaedah dalam hukum, bila satu perkara sunat tu berlanggar dengan kaedah maqasid syariah, maka gugur perkara sunat dah, mesti jadi sunat dah.
Jadi kita perlu ikutlah. Yang ketiganya al-mubadirah ila safil awal. Dan sunat berjemaah yang keempat, berebut-rebut untuk saf awal. Jangan kita dulu. Jangan berebut, jangan mun biar kecil bolehlah kita berebut. Kita macam suruh yang belakang, takut putus saf. Biar kecil. Selalu yang kosong tengah-tengah tu lah. Yang akan selalu kosong. Jadi kita berebutlah ke saf yang awal, saf awal. Yang keempat, jahrul imam bitasmi' wa takbir ihram wa intiqalat wassalam. Jadi imam disunatkan untuk menguatkan suaranya. Menguatkan suaranya ketika mana? Ketika takbiratul ihram, ketika takbir intiqalat, ketika berpindahnya Allahu Akbar dan salam. Pernah satu kisah tadi guru saya cerita, ketika ada seorang guru agama lah, wallahu siapa, dia solat di masjid. Ketika sampai ke surah Fatihah, waladdallin amin. Makmum si amin, diam aja. Okey, dia pun solat. Waktu salam tadi, nya si beri salam. Nya beri salam tapi si kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nya si toleh palak pun. Kan toleh palak tu kan sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, nya berdiri. Makmum belakang pun, pahal imam tu angkat tu. Solat belum habis lagi. Jadi terkejutnya. Jadi guru kami yang madah balas, imam yang balas balik perbuatan makmum tak simuk sebut amin, makanya pun simuk jaharkan salamnya, simuk terangkan salamnya. Jadi memberikan salam ketika solat itu adalah sunat kita jaharkan, kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita jaharkan, sunat. Yang kelimanya adalah muwafaqatul masbuq ilma fi adhkar ghairil wajibah, kata Syahidil Akhir. Maksudnya itu adalah berkenaan dengan orang masbuk. Bila orang yang masbuk, hendaklahnya datang solat langsung-langsungnya ikut kepada imam. Maksud tadinya segera. Langsung-langsunglah datang terus ikut imam. Jangan ikut tanpa takbir, sah solatnya. Datang dulu, nengok imam tengah sujud, Allahu Akbar. Jadi imam duduk doa antara sujudnya pun duduk terus. Ikut imam, langsung ikut kepada imam. Terus. Alatul. Jangan tunggu lambat-lambat. Yang keenam, sunat berjemaah an yaltafital imam ilal ma'mumain. Ilal ma'mumin, salah. Jadi yang keenam sunat berjemaah, hendaklah imam dia menghadap kepada makmum min jihatil yamin ba'da salamihi. Ada contoh. Dalam kedudukan contoh duduk belah kanan imam. Ada imam ke? Betul lah. Yang duduk semua. Yang sebut dalam kitab tu. Min jihatil yamin, duduk macam tu menghadap sinun, anda cuma menghadap kepada makmum. Jadi makruha jamaah banyak. Makruha jamaah tu bab makruh dalam berjemaah. Kathiratun minha, banyak sekali. Yang pertama, kaunu imam fasik atau mubtadi'an. Dan yang pertamanya adalah imamnya adalah imam yang fasik dan ahli bid'ah. Jadi yang pertama tu bilanya adalah seorang yang fasik. Fasik contohnya adalah imam yang tarik kaki judi. Selalu main slot. Tak. Jadi bilanya selalu bola macam ya. Tahu orang, jadi imam, makruh kita ikutnya. Makruh, si boleh kita ikutnya. Nya si batal solat si batal, tapi makruh. Makruh. Yang keduanya kaudul imam aqlaf, ataupun imam depannya belum sunat. Makruh jemaah. Mun dahsyatlah punya tahu sampai si sunat tu. Imam tu dah sunat ke si tu tanya. Jarang juga kita nanya imam tu dah sunat ke belum sunat. Tapi mun kita tahu tu ada tapi silah kita nak ngecek dah. Cek tu. Dah cek dia dah sunat ke belum. Tapi selalunya majoriti dah sunat lah. Majoriti dah sunat. Mungkin ada yang mualaf ke, wallahu alam. Tapi mun sedar dirinya belum sunat jangan jadi imam. Makruh bila sebutkan kaunul imami aqlaf, jadi makruh bermakmumkan dengan imam. Aqlaf tu masih ada kulub, maksudnya aqlaf. Lam yukhtan, belum bersunat. Yang ketiga kaunul imami tamtanan wal fa' wal wa'. Tu istilah Arab tu tam. Maksudnya apa? Imam tu tadi bis babak ataupun fa dengan fa yang nama fa tu babak wa lah yukarrir harf ta' aw fa aw waw wal ghairiha.
ataupun dia baca walat. Berkali-kali dia ulang. Makruh kita berimamkan dengan orang macam tu, orang yang jenis yang babak tu, gagap lah, mendapat terus tukar. Mana ada nak babak lah. Alhamdulillah itu jarang lah kita nak suruh orang babak jadi imam kan. Saya dah lah. Yang keempatnya, iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratib wa lam yakhsha fadilatil awalil waqti. Dan dirikan solat berjemaah di masjid dengan imam ratib. Imam ratib tu imam yang dilantik lah dalam masjid tu. Wa lam yakhsha fadilatil awal. Dan munya berimam dengan imam yang selain daripada imam ratib makruh di masjid tu. Melainkan dengan izin. Tanpa izin dari imam ratib makruh hukumnya. Makruh. Tapi dia kena izin daripada imam ratib kerana ya hak sidaknya jadi imam di masjid. Yang kelima, i'wijajul saff wa adam ikmali ma qablah. Maksudnya yang kelima tu makruh dalam berjemaah apa? Saf tadi bengkok. Tiba-tiba situ ada jarak-jarak. Makruh hukumnya. Saya ada persempurnaan dalam yang pun barisan saf. Maka hendaklah disempurnakan barisan saf. Yang keenam, makruh ketika saf adalah inqita'us saf, terputusnya saf. Terputusnya saf tu boleh jadi oleh kerana ada kanak-kanak di tengah. Boleh jadi juga kanak-kanak yang belum sunat. Sampailah bila kita tu ada mbak anak, letaknya di ujung. Kalau kita mbak anak kita nak gaul-gaul, kita engkah di ujung pun tu hilang juga nya. Di belakang main. Jadi letak di ujung, jangan entah di tengah sebab putus saf. Putus saf makruh jemaah kita. Jadi engkah di ujung. Ya cara kita mau solusi je lah, solusi dalam masalah-masalah tu. Yang ketujuh adalah musawatul imam fil mauqif. Dan sama kedudukan dia imam dalam keadaan berdirinya. Imam maksud tadi samalah, maksud tadi bukan sama sebaris. Ni asyik boleh. Maksud tadi yang makruhnya bila kita tok sama kedudukan dengan imam. Bila kedudukan makruh tu, kaki imam situ, kita situ juga. Kedudukannya sama, makruh perbuatannya. Makruh musawah. Mauqif tu tempat berdiri. Tempat berdiri imam, makmum maksudnya juga. Dua-dua menjadi imam. Ya si tahulah macam ni. Jadi yang ke-8, muwafaqatul imam fil af'al wal muqaranah illa fi thalath masail fatusannul muqaranah 'inda ta'min. Jadi yang ke-8, makruh dalam berjemaah adalah kita ikut imam sekali. Maksudnya imam sujud kita sap sekali. Kena orang menari dah. Sap dan semua ikut sekali. Jadi si boleh makruh hukumnya. Makruh hukumnya bila kita muwafaqah imam pada perbuatan. Adapun kita boleh maksudnya muwafaqah dengan imam, maksudnya bersamaan dengan imam, disunatkan ketika apa? Ketika amin. Ketika amin, inda ta'min wa inda su'al rahmah, dan ketika imam sedang berdoa meminta rahmat, ataupun ketika imam berdoa meminta perlindungan daripada azab kubur, ataupun daripada ketika doa qunut bila imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya kita boleh sekali ke imam lah tamnya. Adapun sebenarnya mengikutkan pandangan Imam Syafi'i lah yang sebenar-benarnya, kita hendaklah ketika qunut fa innaka taqdi dibaca terang, baca kuat sebenarnya. Tapi bila saya amatilah pandangan untuk Nusantara pun, kita sih boleh mambak je daripada Arab Kristus sih boleh. Kita kena lihat apa kata ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama tua. Jadi kena bila imam baca tadi, baca fa innaka taqdinya baca slow. Astaghfiruka wa natubu ilaik, diam. Baca slow je. Kena oleh kerana tadi dikhawatiri makmum kelak bila dibaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, amin. Dia baca amin. Siapa bukan tempat amin? Ya sanak. Sanak tu maksudnya pujian. Jadi pujian tu kita sih boleh nak aminkan. Sebenarnya ulama-ulama tua tu tahu, orang-orang kampung sih lah faham bahasa Arab. Adanya pun bedah ke untuk fa innaka taqdi kita baca slow supaya makmum si fikir ya doa. Orang Arab datang ke Arab tu amin doa ajaknya. Si tahu orang kelakar. Jadi yalah imam ulama-ulama tua dulu sudah menyelesaikan masalah tu. Jadi kita didiamkan ketika baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita diamkan seketika. Mun kita dah tahu terpulanglah. Macam diaman memang diamalkan dua-dua pandangan. Dia fa innaka taqdi baca kuat. Bila imam baca kuat, makmum si perlu baca fa innaka taqdi. Bila imam diam, maka makmum disunatkan baca. Baca sekali lah dengan imam, baca sekali ketika ya.
Yang kesembilan, salatu munfaridan anis safi. Dan makruh ketika berjemaah juga adalah ketika kita solat sendiri-sendiri dekat saf. Contohnya mun kita solat dalam keadaan yang rapat lah, tiba-tiba kita seorang duduk saf belakang, makruh hukumnya, makruh. Jadi kena ada caranya. Jadi kita tunggah seorang jemaah depan, tap tok bahunya. Jangan kita takut, siapa yang ketok belakang tu. Undang ketok belakang, gigi ke belakang, jarak bergerak ke belakang, duduk sama dengan makmum yang seorang-seorang, dan saf yang depan yang rapatkan. Janganlah kita ke belakang, makmum ke depan. Oh, kau aja. Duduk ke belakang, kita masuk depan doang tadi. Ya gugur ya, tapi bahayalah. Jadi bila dalam keadaan tu kita lihat tadi saf tengah kosong, belakang masih ada orang. So kita ada pilihan, kita boleh tunggu jemaah lain ataupun kita tunggah jemaah yang ada di saf depan, kita tunggahnya. Saf yang paling aula kita polah adalah saf yang baru, mesti kita tengah sama baris dengan imam. Bukan kita pergi ke belah kanan, kita pergi tengok imam, lurus imam masih kita bola saf dulu yang pertama, ulang-ulang jemaah. Jangan kita pergi ke ujung kanan bola lah saf. Salah. Ada orang malah macam ni. Jadi kami dengan masjid saf belakang kosong. Soalnya bawa masuk tadi pergi ke ujung. Salah, bukan pergi ke ujung, pergi ke tengah. Tengah sama baris ke imam. Dekat dia kita mengadakan saf yang baru daripada tengah, bukan daripada ujung. Jadi kita ujung ke kanan, kiri, menyempurnakan safnya. Dan yang ke-10 adalah irtifa'u ma'mum 'anil imam wa aqsu li ghairi hajah. Dan makmum tu tadi meninggikan suaranya ketika jadi makmum belakang tu, mengangkat suaranya lebih kuat daripada imam. Imam tengah baca surah tu, Bismillahirrahmanirrahim wattini, makmum belakang tu alhamdulillah. Nya membaca juga belakang tu. Jadi mengganggu imam. Perbuatan tu juga sebenarnya bila mengganggu li ghairi hajah lah. Li ghairi hajah tadi yang boleh jatuh haram perbuatannya, mengganggu makmum yang lain. Tapi punya tinggi suara, akan tapi tadi seada hajat pun yang perlu meninggikan suara. Bila berhajat tu, contohnya bila kita meninggikan suara takbir kita ketika mikrofon rosak. Bila mikrofon rosak, maka makmum yang berada di hujung, ibu semua orang Allahu Akbar. Yang makmum yang di hujung dekat kepada orang sebelah nun, makanya disunatkan menguatkan suaranya untuk orang sebelah nun dengar. Bahawasanya imam tengah rukuk kah, sujud kah, imam berpindah rukun kah, maka orang yang makmum sinun dah. Kita tu sedar diri suara si kuat, si lantang. Janganlah gagal-gagal nak kita tunggu makmum yang suara kuat tadi, yang pun Allahu Akbar. Biar orang yang tepi-tepi nun dengar. Yang disunatkanlah ketika ada hajat. Yang ke-11, kaunu imam lahinan la yughadul ma'na. Jadi imam tu tadi melakukan kesalahan yang sampai berubah makna, sampai berubah makna lah, melakukan kesalahan di dalam bacaan Fatihahnya, kesalahan yang lahnul khafi. Lahnul khafi, maka makruh hukumnya, makruh. Bacaannya dalam solat pun, bacaan daripada surahnya pun salah, tajwid pun semua, makruh kita berjemaah dengannya. Ialah pentingnya imam tu yang pandai baca Al-Quran, pandai baca Al-Quran. Jangan kita suruh orang yang pandai baca Al-Quran jadi imam, makruh hukumnya, makruh. Kita ikut dengannya pun makruh. Jadi yang ke-13, iza zada ma bainal imam wal ma'mum akthar min salati azra' meter wan nis takriban. Dan makruh kita jemaah dengan imam apabila jarak di antara makmum dengan imam tu tadi 3 zira'. 3 zira' tu maksudnya apa? 1 meter lebih lah. 1 meter lebih jaraknya. Contoh tadi tak sampailah 1 meter lebih, jauh gila, makruh. Dia mesti dekat sikit. Punya jaraknya 1 meter lebih, maka hukumnya makruh kita berjemaah dengan imam. Yang pentingnya lah ketika kita solat berjemaah. Berjemaah tu kita perlu tahu syarat khutbahnya macam ni. Contohnya ada orang pernah tanya kami, Ustaz, macam ni kita musim PKP tu solat berjemaah kan, solat Jumaat kan waktu seorang aja. Boleh masjid kuatkan speaker biar orang solat di jeraya? Boleh sih? Memang sah-sah sih, boleh. Oleh kerana apa? Oleh kerana tadi jalan ke dalam masjid tu ditutup. Yang pertamanya syarat sah berjemaah. Yang keduanya saf terputus.
Bila saf terputus, sah berjemaah. Yang ketiganya tadi adalah jalan daripada seorang makmum di luar yang mau sampai ke imam, nya mesti ada jalan. Nya mesti ada jalan. Contohnya macam apa? Bila kita solat di belakang tu, nya ada satir tu ada tirai. Tapi tirai itu tadi nya sudah tutup habis, nya ada ruang. Jadi maksudnya makmum di belakang, makmum jemaah perempuan lah, nya boleh nya diandaikan, ulama mengandaikan sini boleh sampai ke tempat imam tu, boleh berjalan sampai ke imam, maka sah jemaahnya. Sah jemaahnya. Untuk cerita di luar masjid, di parking lot. Di parking lot tu munnya nak bersolat di siang, saf kena sambung. Saf kena sambung dan pintu kena buka semua. Baru dah solat berjemaah jadi sah. Tapi dia tu kita bila 200 orang ajak, cukup kota pap tutup masjid dah. Sudah masuk dah. Jadi dia dah menunjukkan cik boleh solat berjemaah di luar. Walaupun kita seorang-seorang ampas dadah saya solat juga tadi, tetap sah solat kita. Jadi jangan kita memandai-mandai dalam hukum lah. Kerana tu semua datang daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengeluarkan hukum-hukum tersebut. Idza lam yajid jama'atillah. Jadi masalah sedikit hukum tentang berjemaah tu. Imam Amramli mengatakan, jika kita jumpa satu jemaah melainkan di depan tu adalah orang yang mubtadi', ahli bid'ah ataupun orang yang fasik. Orang fasik tadi orang yang imam yang main judi kah, yang minum arak kah, yang mula benda-benda fasik tadi. Jadi apakah hukumnya? Maka kita solat sendiri lebih afdal daripada kita berimam dengannya, kata Imam kemudian Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Romli. Imam Ibn Hajar salah. Kemudian Imam Romli mengatakan berjemaah afdal. Jadi ada khilaf di sini. Ala kulli hal nya terpulang dengan diri kita lah. Bila ada berlaku khilaf di antara dua imam besar tu, Imam Ibn Hajar dengan Imam Romli, maka kita berpilih tadi untuk bersendirian afdal, dan kita berjemaah dengan orang yang fasik pun afdal juga. Jadi bila kita infirad fil masajidil salasah, kita solat bersendirian pada pada masjid yang disebutkan Haramain, solat di Mekah ataupun Madinah ataupun Masjidil Aqsa, afdalu minas salati jamaah fi ghairihima 'inda Ramli wa khilafan Ibn Hajar. Jadi bila kita solat sendirian di tiga masjid yang suci tu, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa, solat bersendirian dalam masjid tu derajatnya lebih afdal daripada kita berjemaah di masjid-masjid yang lain. Menunjukkan apa? Fadilat solat dekat masjid-masjid tu. Tapilah kita jangan lepaskan peluang untuk datang ke tempat tu. Kita datang ke tempat tu dan tunaikan solat berjemaah di situ. Ataupun solat sendirian pun lah. Yang ketiga, jama'atul masjid, jama'atul lirrajul fi salati maktubah fil masjid afdalu minal bait. Jadi solat berjemaah di masjid bagi lelaki adalah afdal di masjid lah pada solat-solat fardu daripada solat di rumah. Oleh kerana masjid tempat kita berhimpun lah, kerana maslahat talabah fil masjid tazida ala maslahah wujudiha fil bait, fal jamaah fil masjid afdal wa in kanat tafutu ala ahlihi wa in qama syi'ar bi ghairi wa in. Okey, jadi disebutkan di situ. Jadi andai kata tadi seorang lelaki tu ahlinya ketua keluarga, so ini yang lebih afdal, solat di rumah ke solat di masjid. Maka tadi bilanya datang keadaannya mau didik keluarganya untuk solat berjemaah, maka lebih afdal untuk solat di rumah pada tempoh tertentu ya. Tapi selepas keluarganya semua sudah pandai solat berjemaah, anak perempuannya ataupun isterinya dah pandai solat berjemaah di rumah, maka kita pun pergi ke masjid, kerana tuntutan yang paling afdal diutamakan di masjid, solat berjemaah di masjid. Jadi cukup sekadar ajaklah kita sasok minggu depan pada bab saum lah, bab puasa. Sebenarnya banyak lagi bab berjemaah tu. InsyaAllah mungkin kita bahaskan sedikit tentang bab jemaah untuk kita lebih faham tentang solat berjemaah. Cukup sekadar ajak. Mungkin kita akan sambung ke depan. Jadi ampun dan maaf pun ada salah silap bicara dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.